يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. Demi sesungguhnya kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil iktibar. Kisah itu bermula tak kala saudara-saudara Yusuf berkata sesama sendiri, sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita. Padahal kita ini satu kumpulan yang ramai dan berguna.
Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata. Ramai di antara mereka berkata, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh, supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu tertumpu kepada kamu semata-mata. Dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna. Salah seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dalam perigi, supaya ia dipungut oleh sebahagian dari orang-orang musafir yang lalu di situ. Kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu. Mereka pun pergi berjumpa dengan bapa mereka lalu berkata, wahai ayah kami, mengapa ayah tidak percaya kepada kami tentang Yusuf? Padahal sesungguhnya kami sentiasa tulus ikhlas mengambil berat kepadanya. Biarkan dia pergi bersama-sama kami esok, supaya ia bersukaria makan minum dan bermain-main dengan bebasnya. Dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Bapa mereka menjawab, pemergian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan daku. Dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai dari mengawalnya. Mereka berkata, kalau dia dimakan oleh serigala, sedang kami ramai bilangannya, sesungguhnya kami sudah tentu menjadilah orang-orang yang rugi. Setelah mereka pergi dengan membawanya bersama, dan setelah mereka sekata hendak melepaskan dia ke dalam perigi, mereka pun melakukan yang demikian. Dan kami pula ilhamkan kepadanya, sesungguhnya engkau, wahai Yusuf, akan terselamat, dan akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak sedar dan tidak teringat lagi kepadanya. Dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu senja sambil buat-buat menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah pergi berlomba-lomba berburu, dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Lalu ia dimakan oleh serigala. Dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Dan bagi mengesahkan dakwaan itu, mereka melumurkan baju Yusuf dengan darah palsu. Bapa mereka berkata, tidak, bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara yang tidak diterima akal. Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Dan Allah jualah yang di pohon pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Yusuf, surah yang ke-12, pada juzuk yang ke-12. Bermula daripada ayat yang ke-7 sehinggalah ayat yang ke-18. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan bermula perjalanan kisah Nabi Yusuf. Sesudah kita menceritakan tentang mimpi yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf, dan Nabi Allah Yaqub AS telah memberitahu tafsirnya secara umum bahawa Allah akan memilihnya. Allah akan menyempurnakan nikmatnya untuk menjadi Nabi dan Rasul. Dan Allah akan mengajar kepadanya takbir mimpi atau takwil mimpi. Namun sebenar-benar tafsir diketahui oleh Nabi Allah Yusuf AS. Dan penafsiran mimpi itu berlaku selepas puluhan tahun. Dan ketika mana terlaksananya apa yang berlaku, yang telah ditakbirkan, yang telah diyakini oleh Nabi Allah Yusuf AS, maka dia memberitahu takbir mimpi tersebut pada kesudahan ayat ini. Maka bila Nabi Allah Yaqub memberi amaran kepada dan memperingatkan Nabi Yusuf, jangan menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudara kamu, kerana mereka pasti akan cemburu dan dengki pada kamu. Kerana mereka dah dengki kamu dari sudut fitrah kejadian kamu. Orangnya cantik, orangnya baik, dan akan bertambah dengki dengan kurniaan Allah padanya, yakni kenabian. Bertambah kedengkian. Kerana ada kelompok manusia yang dengki kepada kesolehan orang lain.
Walhal dia soleh. Bukan dengki sebab kaya. Bukan dengki sebab dia ada kuasa. Bukan dengki kerana orang tu soleh. Berarti ada kategori dengki manusia ini. Kebiasaannya manusia dengki bila melihat seorang itu lebih kaya pada dia. Lebih berkuasa pada dia. Tetapi melihat seorang itu lebih soleh pada dia juga boleh mengundang dengki. Ya. Bahkan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam juga tidak terselamat daripada dengki. Bahkan dalam hubungan adik-beradik juga tidak terselamat daripada dengki. Untuk menunjukkan bahawa dengki adalah satu penyakit yang berkurung lamanya. Bahkan ia adalah penyakit yang pertama yang berlaku di langit. Kemudian penyakit yang pertama yang berlaku di bumi. Adapun yang pertama berlaku di langit bila dengki iblis kepada Adam. Adapun yang pertama berlaku di bumi bila dengki anak Adam kepada salah seorang anaknya yang lain. Iaitu kisah Qabil dan Habil. Di atas pemilihan ataupun perkahwinan yang tidak disukai oleh salah seorangnya dengan pasangan yang dipilih. Maka bermula dengki penyakit pertama di langit. Kemudian menjadi penyakit pertama yang berlangsung di bumi. Dan ia terus menjadi penyakit umat ini. Bukan menjadi penyakit sebahagian umat Islam sesama mereka. Melainkan orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Kerana kedengkian perlu ditangani dengan keimanan yang sebenar kepada Allah. Keyakinan sebenar kepada Allah. Kebijaksanaan dalam menguruskan kedengkian. Mesti seorang itu bijaksana dalam menguruskan kedengkian. Kerana sejarah menunjukkan dengki memporak-perandakan ummah, masyarakat, bahkan keluarga. Oleh sebab itu manusia, antara senjata paling ampuh yang digunakan oleh syaitan ialah dengki. Itulah yang dibisikkan oleh iblis dan para tenteranya untuk memecah belahkan anak Adam. Memecah belahkan manusia. Bukan memecah belahkan orang alim sesama mereka. Kalau saya sebut tadi bahawa Nabi-Nabi juga tidak selamat daripada dengki. Maka apatah lagi kita orang biasa. Untuk kita senantiasa bertawus dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Falaq. Sebagaimana diajar oleh para ulama. Supaya kita terselamat daripada kedengkian. Dan doa-doa yang tertentu yang diajar oleh Nabi SAW. Maka Allah berkata, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sesungguhnya pada kisah Yusuf itu dan tentang saudara-saudara Yusuf, ayatul lis-sa'ilin, menjadi tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang diturunkan, dan menjadi tanda kebenaran Nabi Allah Yusuf itu sendiri, bahawa dia tidak terlibat dalam semua tuduhan yang dilemparkan, dan menjadi kebenaran ataupun ayat kepada kebesaran Allah. Bahawa Allah Ta'ala tidak menciptakan sesuatu melainkan dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Walaupun peristiwa ini bermula dengan tragis, namun lihat ending dia, kesudahannya, untuk menunjukkan kepada kita walau bagaimana berat pun ujian Allah zahirnya, tetapi mengandung hikmah, mengandungi kebaikan pada akhirnya. Setiap manusia perlu bertafaul dan perlu optimis, perlu yakin bahawa apa pun yang buruk yang dilihat dengan mata kasarnya bukan buruk secara hakikatnya. Bukan ia kebaikan-kebaikan yang banyak. Supaya kita meneladani dalam perjalanan hidup kita mungkin ada sesuatu yang kita tidak sukai. Maka ketahuilah ia akan berkesudahan dengan baik. Selagi mana kita ada iman kepada Allah. Selagi mana kita berserah diri kepada Allah. Dia akan menjadi kebaikan yang tidak dapat dibandingkan. Maka Allah memberi contoh apa yang dilalui oleh Nabi Allah Yusuf AS. Itu Allah menamakan ayatun sebagai tanda kekuasaan Allah, tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kerana orang Yahudi bertanya kisah Nabi Yusuf. Bukan tanda kebenaran Nabi Allah Yusuf itu sendiri. Oh, dia benar-benar Nabi dan Rasul yang benar, yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyebut Yusuf wa ikhwatihi, Yusuf dan saudara-saudaranya.
Ya, para ulama menyebut bahawa Nabi Allah Yaqub AS mempunyai beberapa orang isteri. Antara isterinya yang bernama Lia, yang kedua bernama Rahi. Dan baginda juga mempunyai 2 orang hamba atau disebut amatain yang bernama Zulfah dan bernama Balhah. Daripada keempat 2 isteri dan 2 hambanya, maka dia mendapat 12 orang anak. Manakala Nabi Allah Yusuf AS daripada isterinya yang bernama Rahi, maka keluarlah Nabi Allah Yusuf dan diikuti dengan Benyamin sebagai adik kepada Nabi Allah Yusuf AS, ibu yang sama. Manakala adik-beradik yang lain adalah daripada ibu yang berlainan. Dan kita telah ceritakan semalam bahawa ibu Nabi Allah Yusuf Rahim meninggal dunia. Lalu Nabi Allah Yaqub mengahwini adik kepada Rahim yang merupakan ibu saudara kepada Nabi Allah Yusuf, disebut khalah. Dan khalah, ibu saudara, adik-beradik kepada isteri, atau kalau kita sebut nisbah seorang anak, mak dia tu adik-beradik mak dia, kita panggil khalah. Adik-beradik perempuan. Kalau lelaki kita panggil khalun. Kalau adik-beradik belah ayahnya, kita panggil ammatun. Ammatun. Kalau lelaki kita panggil ammun. Baik, dalam hadis Nabi menyatakan al-khalatu bimanzilatil Ibu saudara, yakni adik-beradik kepada ibu kita, pada kedudukan seorang ibu. Bila seorang kehilangan ibunya, maka yang berhak hadanah menjaganya ialah ibu saudaranya yang merupakan adik-beradik pada isterinya. Adik-beradik pada mak dia. Dia lebih berhak. Dan kedudukannya sama seperti ibu, dia mentaatinya sesudah ketiadaan ibu. Dan Nabi Allah Yusuf dijaga oleh khalahnya dan menjadi ibu tirinya. Dan disebut dalam ayat terakhir bagaimana kisah ibunya yang ditakbirkan dengan melihat bulan dan matahari. Matahari ialah ayahnya Yaqub, manakala bulan itu ialah ibu tirinya, ibu yang menjaganya waktu kecil. Pun begitu, kita dah ceritakan sebab kenapakah Nabi Allah Yusuf menceritakan mimpinya kepada Yaqub, hikmahnya. Dan bila Nabi Allah Yusuf mengingatkan, bila Nabi Allah Yaqub mengingatkan Nabi Yusuf, jangan cerita kepada saudara-saudaranya, ikhwah, itu 11 orang saudaranya. Semua saudaranya, cuma terkecuali Benyamin. Namun bila disebut oleh setengah-setengah ahli sejarah, mimpi ini diketahui oleh saudaranya. Itulah kelangsungan kedengkian mereka. Ya, barangkali Nabi Allah Yusuf cerita pada Benyamin, kerana ini adiknya, maka cerita itu didengar oleh adik-beradik yang lain. Maka ini menyumbang kepada bertambah kedengkian mereka. Kerana siap nikmat yang bertambah daripada orang yang didengki akan menambahkan kebencian. Kerana itu sebagian ulama menyebut tentang beberapa nikmat yang perlu disembunyikan. Hatta mimpi kita pun disembunyikan. Tidak diceritakan. Kalaupun diceritakan, hanya diceritakan kepada orang-orang yang menyayangi kita. Diceritakan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, bukan orang yang jauh dengan kita. Kerana siap nikmat mimpi itu atau memimpi itu ialah nikmat yang mungkin didengki. Fa inna kulla ni'matin mahsudatun. Sesungguhnya setiap nikmat itu memang didengki. Kulla ni'matin mahsudah. Setiap nikmat itu ada je orang dengki. Ada pun orang dengki ni, tuan-tuan sekalian, kita tak nampak dia dengki, tak nampak. Sebab dengki bersarang dalam hati. Sebab itu kita jangan terlalu tunjuk nikmat kita, terlalu war-warkan nikmat kita, kerana kita tidak tahu mata-mata yang dengki. Dan mata yang dengki ini juga penyebab yang disebut sebagai penyakit ain. Itu kita tak galak sangat, semua benda nak tulis dalam Facebook, semua benda nak paparkan dalam IG, semua benda kita nak letak. Semua family kita tidak terlalu galak sangat. Kerana sebahagiannya mungkin kita dipantau oleh orang-orang yang mendengki kita. Biarlah sebahagian nikmat itu menjadi suatu perbualan tertutup. Satu perkara tertutup. Ini bagi menangani kedengkian. Idh qalu, ketika mana adik-beradik Nabi Allah Yusuf AS berkata sesama mereka, la Yusufu wa akhuhu
Yusuf dan saudaranya, yakni Benyamin, ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh ayah kami, minna daripada kita, wa nahnu usbatun, sedangkan kita lebih bermanfaat. Kita yang kerja, heret kambing, beri makan kambing, kita dah yang buat itu. Yusuf AS dan Benyamin cuma duduk rumah. Kerana faktor usianya dan juga faktor-faktor yang tertentu yang diketahui oleh Nabi Allah Yaqub AS. Manakala adik-beradiknya berkata, kami lebih bermanfaat. Wa nahnu usbatun, kami ialah kelompok lelaki yang gagah, yang beri manfaat. Kalau apa pun berlaku kami. Begitu kata-kata anak-anak yang dah besar. Kerana itu dalam zaman jahiliah, anak-anak yang kecil tidak mendapat harta pusaka. Sebab mereka berkata, anak-anak kecil ini tak ada manfaat. Dan kerana itu pada zaman kerajaan Greek Yunani, iaitu dalam tamadun Athens sekalipun, tidak menamakan anak-anak kecil sebagai warga negara. Kerana syarat warga negara bagi kerajaan Athens mesti berusia 18 tahun dan boleh berperang. Kalau mereka tidak berusia 18 tahun, mereka tidak disebut sebagai warga negara. Belum. Bukan mereka menjadi beban. Penafian harta pusaka kepada anak-anak kecil berlangsung lama sehingga datang Islam tidak membezakan anak kecil dan anak besar dalam menerima pusaka. Kenapa? Kerana yang besar mungkin nampak manfaat di sekarang. Yang kecil, dia akan membesar. Yang besar, dia akan mentua, menuju ke arah umur tua. Maka yang kecil ini pula akan beri manfaat. Sebab kita tak tahu mana satu anak yang beri manfaat. Dan manfaat itu juga subjektif. Kita tak boleh lihat manfaat cuma heret kambing, beri makan kambing, kerja, ulur duit mak ayah. Ia agak subjektif. Kadang-kadang manfaat itu datang dengan penjagaan ibu ayah. Kadang-kadang manfaat itu datang dengan kegembiraan ibu ayah. Menemani mak ayah. Kita anak-anak memang boleh ulur duit. Tapi kita tak boleh ulur cinta pada ayah. Tak boleh temang ayah. Kita duduk KL, duduk jauh-jauh, tinggal ayah. Raya bawa balik. Memanglah kita kata bulan-bulan kita masuk duit. Nak pergi umrah pun kita bagi. Naik business class. Tapi yang duduk dia tiap-tiap hari siapa? Yang temang dia bercakap. Yang mengubat kerinduan dia. Pasti ada anak yang lain. Yang faktor memberi manfaat. Faktor berguna kepada ibu bapa ia subjektif. Semua subjektif. Tidak, bukan satu benda yang kita katakan tetap. Maka mereka agreeing tentang, mereka pakat, mereka bincang. Nahnu usbah. Kita lelaki yang berguna. Ni anak-anak kecil ni tak berguna. Masuk tak buat kerja. Duduk rumah aja. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum. Kita bunuh Yusuf. Waktu mereka sembang, bincang, mereka kata uqtulu Yusuf. Mereka telah merancang untuk membunuh Yusuf. Dan sebahagian mereka mencadangkan awitrahuhu, atau kita buang dia. Itrahuhu, mana-mana perigi. Dulu kan sebut buang dalam perigi. Ardan, di bumi yang diperigi, pada bumi yang terpinggir, di tempat yang sunyi. Yakhlu lakum wajhu abikum, yang jauh daripada pandangan, jauh daripada pengetahuan ayah kita. Biar ayah kita tak tahu pergi mana. Biar ayah kita cuma tahu jauh, maka dengan ini dia tak akan nak tanya pergi mana, dan dia tak akan cari kerana jauh. Kerana jauh. Wa takunu min ba'dihi, lepas tu kamu semua, selepas kejadian kita menjauhkan Yusuf daripada ayah, qauman salihin, iaitu kaum yang soleh. Baik, di sini kita lihat jenayah yang dibuat oleh adik-beradik Yusuf ni berat. Yang pertama, dia menganiaya anak kecil. Yusuf yang tidak bermaya, yang bukan jenis melawan. Kalau kita ambil usia Yusuf 12 tahun, maka ini suatu kejahatan yang tak akan diterima oleh sesiapa pun dengan usia muda macam tu. Yang kedua, dia telah menjauhkan Yusuf daripada ayahnya yang sudah tua, Yaqub, yang menemani kesunyian Nabi Allah Yaqub. Apatah lagi Nabi Allah Yaqub diuji dengan kematian dua isterinya. Kematian Lia, isteri pertamanya, kemudian diikuti dengan Rahil. Maka ini menambahkan kesedihannya. Dan juga sedihnya kerana melihat Yusuf tidak mempunyai ibu dalam keadaan dia masih kecil. Dan demikian juga Benyamin. Sedangkan seorang anak kecil lebih rapat dengan ibunya. Maka kezaliman yang kedua. Dan kezaliman ketiga, mereka sanggup campak dalam perigi.
Cara mereka buat itu begitu zalim. Untuk dibiarkan mati atau apa pun berlaku. Ini kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh adik-beradik. Namun mereka berkata, kita selepas itu kita taubat. Baik, Allah Ta'ala waktu menghikayahkan, menyebut benda ni bererti apa pun kesalahan memang boleh taubat. Membunuh dosa yang boleh ditaubat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seorang lelaki yang membunuh 100 orang dan dia bertaubat dan diterima taubat. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut juga ayat ini ataupun menurunkan juga mengakui ayat ini, iaitu kami selepas itu akan jadi orang soleh tanpa ada taklikan, bagi menunjukkan memang orang yang membunuh atau apa pun jenayah memang diterima taubat. Cuma persoalannya, apakah sempat bertaubat? Soalannya memang boleh taubat, tapi apakah sempat bertaubat? Apakah ada jaminan tidak akan lagi buat jenayah lain? Ya, sebab manusia bila terbiasa buat satu jenayah, dia akan menarik jenayah-jenayah yang lain. Kalau dia merompak sekali, mungkin dia kata sekali ni je kita merompak. Lepas tu kita tak merompak lagi. Akhirnya apa berlaku? Mereka rompak lagi. Kita dulu tahun 1994, kita kena geng mamak. Geng mamak. Geng yang merompak emas, jongkok emas di airport Subang. Kapal terbang Subang. Dicuri hampir 300 kilo emas. Penyamar pegawai polis, sekian. Itu suatu kes yang memang boleh selesai, tapi tak tahu emas kat mana. Emas tu tak tahu kat mana. Memang boleh. Tapi kes tu seperti kita katakan selesai macam tak selesai. Geng ni barangkali dah curi 300 kilo emas, dah kaya. Lepas kena tangkap bicara, lepas tak cukup bukti sekian. Lepas tu mereka merompak. Lepas ayah mati, anak pula mewarisinya. Jadi persoalan, bila kita buat jahat, lalu kita kata, Ustaz, kita buat jahat sekali, lepas tu kita taubat. Persoalannya, apakah kita benar-benar berhenti buat jahat? Takut jahat yang kita buat ni ialah permulaan jahat yang lebih banyak. Mula-mula bunuh yang ni, dia bunuh yang lain lagi. Sebab tu jangan mudah berbicara demikian. Walaupun memang dalam ayat ini menunjukkan kata ulama bahawa boleh bertaubat apa berdosa kita buat, maksud membunuh. Tapi persoalan yang kita perlu tanya juga pada diri kita, sewaktu seorang mungkin berfikir demikian, saya mungkin berdosa, lepas tu saya akan berzina, kemudian saya taubat. Saya akan bunuh orang, kemudian saya taubat. Saya ambil sekali je rasuah, Ustaz, sekali ni je, Ustaz. Sebab ni kira projek tak akhir hidup saya, lepas tu saya nak pencing lah. Lepas tu saya taubat. Saya nak taubat. Rupa-rupanya kejahatan tadi tetap memberi kesan yang besar dalam kehidupan kita. Menutup pintu hati kita untuk bertaubat dan membuka hati kita untuk meneruskan maksiat. Sebab itu perkataan ini amat baik. Walaupun hakikat taubat memang diterima. Siapa pun yang buat kesalahan. Qala qailun minhum, berkata salah seorang daripada mereka. Kebanyakan ulama tafsir menyatakan ini ialah anak sulung. Tapi para ahli sejarah khilaf tentang siapa anak sulung kepada Yaqub. Ada yang menyatakan namanya Robil, ada yang menyatakan namanya Yahuda. Setengah tafsir sebut Yahuza, setengah tafsir menyebut Robil. Abang sulung yang lebih berhati perut, sikitlah. Dia kata apa? La taqtulu Yusufa, jangan bunuh dia. Wa alquhu fi ghayabatil jub, tapi campakkan dia dalam perigi. Yartaqidhu ba'dus sayyarah, supaya ada orang lain ambil. Dengan kata lain, abang ni tak fikir idea bunuh. Idea cuma buang dalam perigi, biar perigi tadi tempat laluan orang yang biar orang lain ambil. Dijadikan anak angkat ke hamba ke, asalkan diambil oleh orang lain, berarti mengharapkan lagi Yusuf hidup. Tapi purata mereka mengharapkan Yusuf mati. Yusuf mati biar mati kelaparan, biar mati dalam keadaan kesejukan, kerana mereka melarikan Yusuf di padang pasir, tempat di mana mereka mengembalikan kambing. In kuntum fa'ilin, kalau benar kamu melakukannya. Baik, kalau betul-betul kita nekat nak buat macam tu, apa kata kita cuma buang dia dalam perigi sahaja dan kita tidak membunuhnya, biar ada orang lain datang ambil. Ini hasad dengki. Waktu mereka berkata bunuh Yusuf, pada pandangan mereka ini hasman lil mushkilah. Maksudnya penyelesai masalah. Hasman lil mushkilah. Apa masalah? Masalah kami tak disayangi. Dan dalam bab ini, kalau kita lihat apakah Nabi Allah Yaqub benar-benar tidak adil dengan anaknya.
Sedangkan dalam hadis menyebut ittaqullah wa'jilu baina auladikum. Takutlah kamu pada Allah dan hendaklah kamu berlaku adil pada anak-anak kamu. Merujuk kepada kisah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, ibu Nu'man yang bernama Umrah ataupun Amrah binti Rawahah. Bila dia tak setuju dengan suaminya, beri hadiah kepada seorang je anak yang bernama Nu'man. Bashir, ayah dia, nak beri hadiah cuma pada Nu'man, sayang ke Nu'man. Lalu kata isterinya, aku tak suka cara kamu beri hadiah pada seorang anak. Kamu kena tanya pada Rasulullah. Maka Bashir bertemu dengan Rasulullah. Bertanya tentang pemberiannya hanya kepada Nu'man. Lalu kata Nabi SAW, apakah kamu suka supaya semua anak kamu mentaati kamu waktu kamu tua nanti? Maka katanya ya, kalau begitu, i'dilu baina auladikum fin nuhul. Kalau begitu, agihkan pemberian sama rata. Agihkan pemberian itu pada semua. Walau setengah ulama kata antara anak lelaki dan perempuan, bahawa perempuan itu mesti separuh lelaki. Kerana merujuk kepada pembagian pusaka. Tapi jumhur ulama kata tidak. Dalam bab pembagian yang disebut sebagai ata atau hibah, maka si ayah boleh bagi sama rata. Perempuan RM10, lelaki RM10. Dia boleh bagi sama rata. Dan setiap orang diberi pemberian yang sesuai dengannya. Diberi pemberian. Baik, ada pun yang lain. Ini sepakat ulama tentang perlu berlaku adil dalam bab pemberian. Yang ni beri basikal, ni beri basikal. Walaupun mungkin tak sama jenis basikal. Sebab adik ni umur 2 tahun ataupun 3 tahun mungkin basikal kecil je. Yang abang ni mungkin umurnya 12 tahun basikal besar. Bukan adik beri basikal besar pula ke kesian adik tak naik, tunggu umur 12 tahun baru naik. Maka ini bukan adil. Adil juga merujuk kepada kesesuaian pemberian. Kita beri pada anak perempuan kita misalnya sesuai. Dia sibuk, dia mungkin periksa bagi laptop. Contoh. Ya anak lelaki kita pula tak berapa sibuk sangat lah. Dia sibuk main game je. Bagi tadi udur-udur je game. Tapi ada pemberian. Yang penting ada pemberian. Yang kedua pemberian tadi berkait maslahat. Maslahat dia. Mungkin si kakak duduk kat college nak kereta. Beri kereta. Ni Angah ni dia lelaki tak apa ganas sikit bagi motosikal. Artinya pemberian tadi walau tak sama. Tapi ia memberi bentuk pemberian supaya anak-anak tak ada perasaan iri hati, dengki. Tapi dalam hal bagaimana? Diceritakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Sunni daripada Hasan Basri. Ada seorang lelaki sedang dia duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba datang anak kecil ni. Anak kecil ni tengok bapak dia, maka si bapa pun menciumnya lalu mendudukkannya di peha kanan. Rasulullah memerhatikan. Tiba-tiba datang anak kecil dia seorang lagi. Maka dia menciumnya, menggosok kepalanya dan disuruh duduk kat lantai. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya kamu letakkan di peha kiri, itu lebih baik. Lalu lelaki tadi ambil anak dia letak di peha kirinya. Maka kata Rasulullah, itulah adil. Laqad adalt, kamu telah adil. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahawa dalam bab cium. Dia cium anak ni, maka dia cium anak seorang lagi. Adil. Ini sebahagian pandangan ulama. Cuma kalau kita bab cium tengoklah. Anak kita umur 2 tahun kita suka cium. Masuk 20 tahun nak cium. Gomor-gomor macam tu. Bukan suka dia. Ya kan? Kita kan cium anak-anak kecil kan. Lain sikit cium kita tu. Dia cium bermanja. Tapi anak dah besar mungkin cium sekali dua. Anak kecil umur mungkin 6 tahun 7 tahun kita cium sampai 200 kali. Dah cium semua dia. Daripada kepala dia sampai pusat dia. Dia budak. Kita main. Kita suka cium dia. Tapi kalau kena anak umur 18 tahun nak cium dia. Geli pula kita. Jadi mungkin itu berbeza. Tetapi sepakat ulama. Asas keadilan itu ialah pada pembahagian. Yang berkait dengan barang-barang. Ada pun berkait dengan kecenderungan kasih sayang. Itu benda yang di luar kemampuan. Di luar kemampuan. Itu benda dalaman. Nabi Allah Yaqub AS dia menyayangi Nabi Allah Yusuf. Menyayangi Benyamin atas asas dalaman. Iaitu kerana Benyamin ini ketiadaan ibunya. Dia kecil. Dan Nabi Allah Yusuf pula juga begitu ketiadaan ibunya. Dan keadaan dia masih kecil. Dan kerana alamat kenabian yang ada padanya. Yang menjadikan sayang tadi, sayang bersifat fitrah. Tanpa ditunjukkan. Nabi Allah Yaqub taklah tunjuk-tunjuk macam tu. Bukan ini bukan benda-benda yang dicela. Nama begitu seolah-olah. Allah Ta'ala dalam surah Yusuf
nak beritahu kita ayah-ayah supaya berhati-hati dan berinteraksi dengan anak-anak kita. Supaya tidak ketara anak-anak kita melihat seperti kita macam terlalu mendiskriminasikan dia. Tak ketara. Ya, barangkali kita tak mampu 100% nak tunjuk bahawa kita menyayangi semua anak secara fitrah ini. Sebab manusia tuan-tuan dia ada kecenderungan-kecenderungan lain. Bila anak ni nampak lebih berjaya, lebih dengar kata, anak-anak ni bila suruh senang buat kerja, tak adalah pura-pura tidur. Baru suruh abang tolong, buat tidur. Jadi benda-benda seumpama itu mungkin mempengaruhi secara fitrah. Sebab itu kadang-kadang kita mak ayah cenderung suruh pada anak tertentu untuk buat kerja. Sebab mudah suruh. Yang ni belum suruh dah lari dah. Abang abang, hilang dah abang. Ni panggil angah cepat ada depan. Ya saja dia. Artinya kecenderungan itu mungkin berlaku. Ataupun kadang-kadang kita nak berjalan. Atau kita nak berjalan, naik motor anak 5-6 orang. Takkan nak bawa semua 5 orang jadi macam kereta api pula. Mungkin kita cuma bawa seorang. Jadi bila kita nak bawa seorang tadi pun, kita pun cenderung pilih orang yang mungkin anak tadi yang boleh sembang kita. Bila makan banyak sembang dia. Yang jenis kita ajak kedai makan pun tak nak, tu main kucing, saya tak ajak ni. Jadi kadang-kadang pilihan itu berdasarkan kepada beberapa perkara fitrah. Pun begitu kita berusaha untuk tidak terlalu tunjuk sangat. Berusaha. Kerana kedengkian adik-beradik ini, pertama kerana syaitan. Yang kedua kerana beberapa langkah kita yang kita kurang alert. Kalau Nabi Allah Ya'qub juga terkena benda ini, sementara kita. Walaupun apa yang berlaku pada Nabi Allah Ya'qub AS bukan kesalahan Nabi Ya'qub. Bukan kecenderungan kepada Yusuf kerana kenabian yang ada. Dan memang orang beriman diajar mencintai para Nabi lebih pada segala-galanya. Bukan kita diajar tentang cinta Nabi. Apatah lagi Nabi kita Muhammad SAW. Melebihi mak bapak kita. Melebihi keluarga, bahkan melebihi diri kita. La yu'minu ahadukum hatta kuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih disayangi daripada ayahnya, daripada anaknya, bahkan daripada sekalian manusia. Maka Nabi Allah Yusuf ini Nabi dan Rasul. Maka sayang berpatutan ataupun tepat, kan itu Rasul. Pun begitu, walaupun dalam keadaan Nabi Allah Ya'qub tidak melakukan apa kesalahan. Namun kadang-kadang tuan-tuan dalam kehidupan kita, memang kita tak buat salah apa. Cuma silap langkah kita mungkin. Yang menjadikan sebahagiannya mula berprasangka. Dan syaitan dengan mudah mengambil kesempatan itu. Dengan mudah mengambil kesempatan-kesempatan yang terlorong olehnya untuk membisikkan was-was dan wasangka buruk. Akhirnya kita mudah percaya. Kalau akhirnya sebahagian anak kata, ayah sayang anak ni Ustaz, dia tak sayang kita. Ayah ni tak pernah suruh pun sebut nama kita. Maka ini menjadi suatu, kita katakan, masalah besar dalam keluarga. Sebab tu ayah kena muhasabah balik. Ibu juga kena muhasabah balik. Siap nilai kasih sayang letak kepada setiap anak. Walaupun kadang-kadang kita kata ni kecil tak apa. Kadang-kadang yang besar juga ingin dibelai dan mungkin dia terasa. Maka kita perlu berusaha keras. Dan kalau selepas itu mereka tetap ada kedengkian, maka itulah haula wala quwwata illa billah. Sebagaimana yang berlaku pada Nabi Allah Ya'qub. Mereka patut tahu, anak-anaknya tahu Ya'qub ini Nabi dan Rasul. Pun tak patut mereka wasangka buruk kepada Nabi dan Rasul. Dan yang kedua, anak-anak ni juga memahami kenapa Nabi Allah Yusuf diberi kemuliaan itu. Dia suk nilai kasih sayangnya. Namun kasih sayang ini bukanlah bersifat fizikal. Bukan Nabi Allah Yusuf diberi 2 suap, yang lain 1 suap. Tidak, sama. Dia beri suapan yang sama. Maksudnya ialah tanpa didiskriminasikan keperluan masing-masing. Keperluan masing-masing, kehendak masing-masing. Namun, kita kadang-kadang bentuk kasih sayang ini syaitan tanam cemburu. Bukan sekadar kita katakan isteri, bahkan adik-beradik datang tanam cemburu. Maka cemburu itu ialah senjata syaitan. Sebab tu jangan cemburu sampai buta tak ada mata. Cemburu kita biar ada mata. Bukan cemburu buta. Matanya apa? Agama. Maka di situ kita akan berwasangka baik pada ayah kita, pada ibu. Kenapa mak lebih? Sebab adik demam, sebab tu dia lebihkan. Tidur sebelah adik sebab adik demam malam tu. Tidur sebelah abang sebab abang mungkin periksa mak nak temang dia supaya dia boleh. Si anak-anak yang ada agama, dia akan meletakkan suatu wasangka baik. Maka ini penting. Tentang cemburu memang fitrah. Tetapi biar kita katakan
biar cemburu tadi bermata. Biar cemburu itu masih ada cahaya agamanya. Jangan jadi buta melampau. Akhir datang wasangka-wasangka tanpa ilmu kita melainkan bisikan syaitan. Ia berlaku pada anak. Dia berlaku dalam rumah tangga. Bahkan dia berlaku dalam persahabatan kita. Bahkan berlaku dalam keadaan guru pun. Kadang-kadang si anak kita, ustaz saya lebih ni kurang. Maka datang wasangka-wasangka buruk tadi. Maka ingat cemburu kita biar ada mata. Dan biar kita letak satu wasangka. Mungkin kenapa dan kenapa. Yang berlaku. Maka ini kisah Nabi Allah Yusuf AS. Maka keluarga Nabi Allah Yusuf ini, adik-beradik ini, mula melakukan satu muamarah. Muamarah, mereka kata, uqtulu Yusuf. Kita bunuh Yusuf. Kita jauhkan Yusuf. Dan lepas tu kita jadi orang baik. Sebagian kata, kita jangan membunuhnya. Tapi kita biarkan dia dalam perigi. Dalam perigi yang jauh, setengah menyatakan perigi ini berada di Jordan. Setengah menyatakan perigi ini adalah laluan menuju ke Mesir. Setengah mengatakan perigi ini ialah di kawasan Madian. Ini beberapa pandangan ulama tentang perigi. Setengah mengatakan perigi ini ialah di Syam. Ini berdekatan dengan Baitul Maqdis. Yang menjadi laluan-laluan para pedagang. Namun dalam Al-Quran tidak disebut perigi apa kerana itu bukan kepentingan. Yang pentingnya ialah suatu muamarah, satu konspirasi yang dirancang oleh mereka untuk mencampak Nabi Allah Yusuf dalam perigi. Namun kejahatan adik-beradik ini dikendurkan oleh abangnya dengan berkata kita jangan bunuh. La taqtulu Yusuf. Jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu, tapi kita campak dia. Fi ghayabatil jub, dalam perigi. Dan biarkan dia hidup, tapi bukan hidup dengan kita. Dia ambil oleh sayyarah. Kata sayyarah, kalau ini kalau kita terima sayyarah ni kereta. Sayyarah ialah kafilah yang berdagang. Mereka senantiasa bergerak satu tempat ke satu tempat yang lain. Maka disebut sayyarah. Daripada perkataan sara, yasiru, sayran, berjalan. Sayyar yang senantiasa berjalan. Dalam hadis, Nabi menyatakan, Inna lillahi malaikatan sayyaratin yatlubuna hilaqaz zikr. Sesungguhnya Allah ada malaikat yang sentiasa berjalan-jalan mencari majlis ilmu. Kalau dijumpa, dia duduk. Mencari majlis zikir. Kalau dijumpa, maka dia duduk. Ya, setengah ulama mengatakan anak-anak Nabi Allah Yaqub selain daripada Yusuf, semua mereka ini adalah Nabi. Mereka tergolong dengan makna asbab. Sebagaimana disebut dalam banyak ayat-ayat. Maka para ulama menyatakan di antara Imam Ibn Kathir, kalau mereka Nabi, mereka tidak merancang untuk membunuh. Sebab para Nabi termaksum daripada buat dosa besar. Dan membunuh ini dosa besar. Sebagaimana para Nabi maksum daripada dosa kecil. Bererti dalam keluarga Nabi Allah Yaqub, yang Nabi cuma seorang. Nabi Allah Yusuf AS. Ada pun yang lain bukan Nabi. Namun daripada keturunan mereka lahir Nabi. Seperti adik-beradik Nabi Allah Yusuf tidak ada yang Nabi. Mereka Nabi Allah Yusuf AS. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana konspirasi ini bermula dengan keizinan adik-beradiknya. Mereka bertemu dengan ayahnya Yaqub lalu meminta supaya dia lepaskan Yusuf seketika. Mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, malaka la ta'manuna. Ya, la ta'manna ada dua bacaan. Ini panggil isma'. Dia asal daripada perkataan amina ya'manu. Asalnya la ta'manuna. Maka menjadi kaedah bahasa Arab. Sebutan bila semua huruf idgham, mim, nun berbaris dipanggil mutaharrikah, maka salah satu akan dimatikan. Untuk apa? Ditakhfif. Kerana kalau disebut menjadi berat, disiqal, berat. Maka tidak disebut la ta'manuna. Tetapi dalam bab ismam ini ada dua bacaan. Pertama dipanggil ikhtilas. Dibaca dengan laju la ta'manuna. Maksudnya la ta'manuna. Dibaca dengan cepat. La ta'manuna. Kita ada bacaan ikhtilas, kita ada bacaan raum. Raum bacaan di akhir dipanjangkan. Raum. Seperti kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia punya raum, echo. Tapi itu ketika wakaf dia panggil raum. Ketika di bab pertengahan dipanggil ikhtilas, dicepatkan. La ta'manuna. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Tapi bacaan yang masyhur ialah ismam. Yang dibaca dengan la ta'man, kemudian dimuncungkan mulut tanpa mempengaruhi bacaan. Bukan la ta'man, tidak. Dia tak pengaruhi bacaan. Cuma dimuncungkan mulut. La ta'manna ala Yusuf.
Ini bacaan Ishmam dia tulis. Ini antara beberapa bacaan yang kita kata bukan kebiasaan dalam ayat-ayat Al-Quran. Selain daripada Bismillah Majreha, dibaca Imalah dan juga dalam surah Yusuf ini. Sama ada dibaca dengan satu la ta'manuna, laju. La ta'manuna ala Yusuf. Atau dibaca dengan la ta'man, dia berhenti la ta'man, baru dimunculkan. Bukan la ta'man, tak bunyi dia. Atau la ta'man, mulut bunyi. Dia tak bunyi. La ta'man, dimunculkan tanpa ada mempengaruhi bunyi. Dia panggil dhammu syafatain min ghairi sautin. Dimunculkan dua bibir tanpa bunyi suara dan tanpa mempengaruhi suara. La ta'manna ala Yusuf. Maka ini Ishma. Bila salah seorang mereka bertemu dengan Nabi Allah Yaqub, mereka bertemu. Dia kata, wahai ayah kami, kenapa kamu tak percaya kami? La ta'manuna, kamu tak percaya kami. Ala Yusuf, untuk kami menjaga Yusuf. Wa inna lahu lanasihun, kami benar-benar menjaga Yusuf. Disebut dengan perkataan nasihun. Nasihun asal maknanya nasihat. Apa maksud nasihat? Nasihat ni maknanya kita inginkan kebaikan pada orang tu. Sebab itu kita nasihat dia. Saya nasihat dia sebab saya nak kebaikan. Seolah-olah adik-beradik Yusuf berkata, wa inna lahu lanasihun, kamilah adik-beradik yang sentiasa jaga kebaikan dia. Nak kebaikan dia, jaga masalahnya. Maka disebut dengan perkataan wa inna lahu lanasihun. Kami benar-benar jaga. Kalau dia perangai salah pun kami tegur. Takkanlah kami nak biarkan Yusuf berada dalam keadaan tidak terjaga. Arsilhu ma'ana. Lepaskanlah ayah Yusuf ma'ana untuk bersama kami. Ghadan, esok. Artinya mereka minta hari ini untuk projek esok. Yarta, untuk makan-makan. Wa yal'ab, main-main. Wa inna lahu, sesungguhnya kami. Lahu dalam menjaga Yusuf ini, dalam menjaga Yusuf ini, lahafizun, benar-benar memeliharanya, menjaganya. Artinya mereka cuba melakukan satu meyakinkan. Sebab apa? Sebab Nabi Allah Yusuf tidak pernah bercerai daripada ayah. Tidak pernah terpisah. Dia kalau kita sebut bahasanya belangkas. Kan Nabi Allah Yaqub sudah bimbangkan suatu kejadian berlaku pada dia. Maka kalau misal contoh, kalau anak kita sakit, bukankah kita akan berapik dengan anak kita? Kalau kita anak kita tak bersihat, maka kita akan lebih dekat dengan dia untuk pantau kesihatan dia. Apatah lagi kalau kita tahu bahawa anak kita ini berada di ambang bayi. Maka makinlah kita dekat. Dan memang Nabi Allah Yaqub tak benarkan Yusuf mula keluar di rumah. Tak benar. Dan dia berhampiran, berdekatan, berapikan dengan Nabi Allah Yaqub. Lalu kerana mereka lihat ni macam tak lepas ni. Lalu mereka kata, wahai ayah kami, arsilhu ma'ana. Boleh tak lepaskan Yusuf barang satu hari? Ghadan, esok je. Narta' wa nal'ab. Kita nak makan-makan. Yarta' dia nak makan-makan. Makan kat luar sekali. Berkelah kat luar. Wa yal'ab, dan main-main dengan kami. Wa inna lahu lahafizun, kami akan jaga. Ini kata-kata adik-beradik Nabi Allah Yusuf. Baik, kataan mereka ini. Apakah ayah dia percaya? Apakah ayahnya mempercayai perkataan adik-beradik? Kerana ayahnya sudah mengetahui daripada alamat tentang ketidakpercayaan. Dan adik-beradiknya juga mengetahui ayahnya tak percaya mereka. Sebenarnya tabadu atau sikap saling mencurigai itu sudah berlaku. Adapun adik-beradik Yusuf mencurigainya kerana memang mereka berniat jahat. Adapun Nabi Allah Yaqub bukan mencurigai untuk berkata mereka jahat, tetapi berhati-hati dengan perwatakan mereka dan konspirasi mereka. Kerana ia Nabi, pasti dia lebih melihat alamat-alamat yang lebih jelas. Sedangkan orang mukmin pun dapat melihat dengan firasatnya. Ini kampulan Nabi. Namun semua manusia, walau dia Nabi, tidak dibenarkan bermuamalah dengan firasat. Tidak dibenarkan bermuamalah dengan perasaan mereka. Kerana mereka kita katakan terikat dengan hukum zahir. Dengan hukum zahir. Hatta Nabi SAW merasakan dalam perang Uhud orang Islam akan kalah kalau keluar. Nabi merasakannya. Sehingga Nabi sudah beritahu tempat mati mana setiap sahabat. Tetapi kan hukum zahir mesyuarat sudah berlangsung. Keputusan sudah dibuat. Kita mesti keluar dari Madinah dan berperang di Uhud. Dan Nabi menghormati keputusan mesyuarat.
Kerana para Nabi bila diputuskan satu mesyuarat, maka dia mesti mematuhinya. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, hendaklah kamu bermusyawarah dalam urusan itu. Dan bila keluar keputusan, Rasulullah SAW mengikutinya. Walaupun Nabi mengetahui kekalahan, Nabi tahu kalah. Nabi mendapat alamat kekalahan dan perang Uhud. Dan Nabi sendiri mencadangkan supaya perang itu berlaku dalam Madinah, bukan di medan Uhud. Kenapa yang Rasul lihat? Namun semua mereka, para Nabi baik, apatah lagi kita orang beriman, mesti bertindak pada hukum zahir. Baik di mahkamah, baik dalam muamalah, ini hukum zahir. Wasangka buruk kita tidak boleh jadikan satu tindakan. Kita akan tengok betul kejadian. Kan yang menzahirkan, yang membuktikan betul ialah perbuatan zahir. Sebab itu kaedah yang masyhur, nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita berinteraksi dengan benda zahir. Yang batin-batin kita tak perlu. Yang kita tak jadikan, kita tak terlibat dengan hukuman batin. Maka itu urusan Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.